السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini diizinkan kita sekali lagi untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya. Lebih lagi yang kita mengaji ini ilmu akidah, ilmu kepercayaan yang menentukan kita ini diterima oleh Allah atau tidak sebagai hamba-hambanya. Akidah kita mesti betul. Itu yang pertama sekali, kerana soalan yang pertama kita yang ditanya ke Tuhan nanti melalui malaikat lah, ialah bab akidah. Dia tanya, siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal siapa Tuhan kita, tak tahu sifat-sifatnya, di mana kesempurnaan dia tu, tak boleh jawab, tak terima kita sebagai hamba Allah. Orang yang tidak diterima Allah sebagai hambanya dikira sebagai apa? Sebagai tidak berilmu, kafir. Orang kafir ke mana perginya? Masuk neraka. Ya, mudah-mudahan kita tak masuk golongan itu. Betul kan akidah kita? Apa-apa hal pun akidah nombor satu ya. Baik, untuk petang ni kita sambung lagi pengajian kita, iaitu kita mesti buat apa saja mengikut Islam ya. Islam tu meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Ya. Bersolat kita lain-lain, kita lain, contoh lain. Jadi kita masuk pada nombor 3. Nombor 3 tentang Islam ni dia. Artinya apa? Berimanlah kamu kepada Allah. Ini dah kita baca dalam surah ni. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan belanjakanlah pada hal kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya. Kamu mengusahakannya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian dari harta itu pada jalan Allah.
mereka tetap beroleh pahala. Itu dah kita baca dulu dalam dalam surah ya. Itu akhirnya. Jumpa? Ada tak apa? Semua ada ya? Okey. Muka surat lain, muka surat saya ni muka surat 26. Tuan-tuan saya tak tahu. 28. Ulanglah. Itu dah kita baca dulu. Untuk petang ni, sambung lagi. Mengenai dengan Islam, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana berikut. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Cakap Melayunya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Semua apa kita buat mesti cara Islam. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85. 85, maaf. Surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu akan berada dari kiamat dalam keadaan yang rugi. Orang rugi masuk neraka. Tak nak rugi, kena ikut cara Islam. Apa saja kita buat, ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, berpakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, perniagaan cara Islam, pendidikan cara Islam, apa saja mesti ikut cara Islam. Kerana siapa buat lain daripada Islam, tidak diterima Allah. Allah reject, Allah tolak. Dan orang itu akan jadi orang yang rugi di akhirat nanti. Orang yang bukan Islam rugi. Kerana dia tak dapat masuk syurga. Dia tak ikut Islam. Pakaian tak ikut Islam. Mengeluarkan aurat-aurat yang patut ditutup, dia tak keluarkan. Rezekinya tidak diperolehi cara Islam. Dengan rasuah, dengan mencuri, dengan merampak dan sebagainya. Dia tak terima di Tuhan. Dia kahwin tak ikut Islam. Kahwinkan anak ada kegiran, deng. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia. Selamat apa yang masuk neraka? RM5,000, RM10,000 dia keluarkan duit untuk menyewa kegiran. RM10,000 lah tahu dia membeli api neraka. Ingat tu tuan-tuan. Nakkan meriah, nakkan ada bunyi-bunyian, nakkan ada lagu-lagu, panggil nasyid, ada penasyd banyak. Sekolah tahfiz banyak. Mereka boleh mendatangkan penasyd-penasyd yang sedap-sedap juga kan. Kalau nasyid, hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Kerana orang nasyid itu selalunya apa? Dia sebut nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Itu kalau ikut cara Islam. Kalau tak ikut Islam, dapat hiburan je, pahala tak dapat apa-apa. Kalau penasyd mengapa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya nyanyi ni tak sedap lah. Tapi kalau penasyd nyanyi sedap tak? Sedap. Ponok kita dengar ni. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Ini dah. Dalam hatiku hanya ada kamu. Dapat apa? Dapat dosa aja. Di akhirat nanti kalau tak ikut Islam, rugi. Nakkan tak rugi, kena ikut cara Islam. Berniaga cara Islam. Mencari rezeki cara Islam. Kenuri kenara cara Islam. Akhlak cara Islam. Politik cara Islam, apa saja kena ikut cara Islam. Jangan cari yang lain daripada Islam. Kerana benda itu orang bukan Islam buat juga.
Ya, orang Islam kenduri, mereka kenduri juga. Tapi kenduri kita dapat pahala. Mereka tak dapat apa-apa. Ya, orang Islam semayang, dia orang kafir pun semayang juga. Tapi semayang dia tak terima di Tuhan. Yang terima semayang cara kita ni pun mula daripada takbiratul ihram disudahi dengan salam. Dengan beberapa syarat tertentu. Ada syarat. Kalau buat sesaja tak sah semayangnya. Ada syaratnya. Ya? Jangan melakukan perkara-perkara yang batalkan semayang. Di antaranya apa? Bergerak, 3 gerak berturut-turut dengan anggota yang besar. Batal semayangnya. 3 gerak berturut-turut. Kalau anggota kecil tak apa. Jari tak apa. Bibir tak apa. Telinga tak apa. Kalau gerak telinga lah. Dia kira anggota kecil. Jari ni tak apa. Tapi kalau satu lengan ni. Lengan terkebuk tu. 3 gerak berturut-turut batal tak? Batal ya. Ini lengan ni. Termasuk tapak tangan apa semua sekali lah. Ya. Atau gosok kata ke bawah, 3 kali berturut-turut. Batal tak? Batal. Nak diam. Tangan tu masih diam. Kaki masih diam. Kepala masih diam. Ngangguk-ngangguk kepala tu batal sebenarnya. Itu pun ada syarat. Orang kafir semayang juga. Tapi tak ikut syariat Islam. Tak ada sebut Allahu Akbar. Tak ada takbiratul ihram. Tak ada. Rukuk tak ada. I'tidal tak ada. Tak terima di Tuhan ya. Jadi mesti ikut syariat Islam. Baru diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Sebab Allah kata terima. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam tu ke semuanya sekali. Apa saja kita buat mesti ikut syariat Islam. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum hakamnya. Ya. Baru diterima. Kalau tak terima. Yang kedua apa kata Allah? Inna dina indallahil Islam. Setiap malam kita baca ya. Itu imam pimpin kita. Ya, inna dina indallahil Islam. Ada dah baca tu? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Betul? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah, yang diredai oleh Allah hanya Islam. Lain Tuhan tak redha. Islam lain daripada Islam Tuhan tak redha. Ya. Yahudi Tuhan tak redha. Malahan Allah murka orang Yahudi tu. Nasrani Allah tak redha. Malahan Nasrani itu dikira sebagai agama yang sesat. Buddhism Allah tak redha. Hinduism Allah tak redha. Yang Allah redha hanya cara hidup Islam. Ya. Itu Allah khabar ni. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah. Di sisi Allah ialah agama Islam. Lain Tuhan tak redha. Kemudian apa kata Allah lagi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untuk kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah lengkapkan nikmat aku untuk kamu. Nikmat dia dah lengkap. Wa raditu lakumul Islam madina, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Ya. Allah dah lengkapkan Islam. Apa yang tak ada dalam Islam cakap apa? Semayang ada tak dalam Islam? Ada. Puasa ada tak? Ada. Pakaian ada tak? Ada. Ekonomi ada tak? Ada. Semua lengkap. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Islam meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja dalam kehidupan ada dalam Islam. Hiburan ada, ekonomi ada, pertanian ada, perniagaan ada, akhlak ada. Apa lagi? Kekeluargaan ada, nikah kahwin ada. Lagi apa? Kemasyarakatan ada. Apa yang tak ada dalam Islam? Cakap apa? Apa yang tak ada dalam Islam? Semua ada. Hiburan ada tak? Ada. Nak maju ada tak cara dalam Islam? Ada. Yang ada riba.
Majulah kita insya-Allah. Niaga. Akhlak ada dalam Islam, ada mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Ya. Dia hidup seperti hidupnya Al-Quran. Nak tengok Quran diamalkan dalam kehidupan, tengok hidup Rasulullah. Ikut Quran dia. Jadi kita mau begitu juga. Nah. Tengok apa dia secara rasmi apa sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam Islam. Ya ke dah. Apa yang paling kecil? Menguap. Itu paling kecil. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak menguap? Tuan-tuan, puan-puan, ada tak Islam ngajar kita macam mana nak menguap? Diamlah ke? Ada ke tak ada? Ada. Apa yang tak ada? Jaga apa? Bosin. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak bosin? Dia kecil-kecil lah kan tu. Buang kuku. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak buang kuku? Tahu di belakang tu. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak Ada ke tak ada? Nah. Di sini tak baca ni, tempat lain dah di orang kecil ada baca. Dia baca apa? Hidayatul Salikin. Semua ada dalam tu. Adab nak sebab Islam tu dia mengandungi adab. Nak ada adab, nak makan ada adab, nak tidur ada adab, nak kahwin ada adab, nak berekonomi ada adab, semua ada adab dalam Islam. Kena ikut cara Islam. Kalau tak, Tuhan tak redha. Dan nikmat dah cukup. Sedangkan nikmat Allah dalam dunia ni hanya ada 1%. Allah sediakan nikmat lagi di akhirat dan syurga lagi 99%. Dengar ke mana? Faham ke? Nah, semua nikmat Allah 100%. 1% untuk dunia ni. Orang yang masuk syurga lagi akan dinantikan berapa peratus lagi? 99%. Jadi orang cerdik dia nak 99% ke nak 1%? Nah, tentulah nak 99%. Yang 1% tu tak kira banyak mana? Ya, nak bilang boleh ke? Nikmat Allah. Yang 1% dalam dunia ni boleh bilang ke? Siapa boleh bilang ke tangan? Saya tengok mana orang boleh bilang? Tak terbilang di kita. Allah dah khabar, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah secara terhitung oleh kamu. Tak terbilang di kamu. Banyak mana? Nah, itu 1% baru. Betapa yang 99% lagilah dia ya, lagilah hebat. Itu pun tak terkira di kita. Dan aku dah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Apa nikmat yang tak ada? Jangan apa? Semua ada. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar, lidah boleh bercakap, kaki boleh berjalan, tangan boleh mencapai, perut boleh menerima makanan. Itu nikmat Allah belakang tu. Aku dah cukupkan nikmat itu untuk kamu. Dan redolah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Yang Allah redha hanya Islam aja, yang lain Tuhan tak redha. Kalau Allah dah redha, nak syurga Allah redha. Nak mahligai Allah redha. Nak pakaian Allah redha. Nak makanan Allah redha. Nak hiburan Allah redha. Nak kenderaan Allah redha. Semua Allah redha. Bagi orang lelaki nak apa? Nak apa Allah redha? Tuan-tuan, tak ada lelaki ni ke? Ada 9 orang lelaki ni. 10 masuk cakap ni. Dia nak apa? Dan syurga nak apa? Tak payah. Dia lelaki ke perempuan ni? Nak apa? Allah redha tak? Redha. Nak bidadari Allah redha. Tuan-tuan, paling koman, paling kudi, paling tak guna, paling curut, paling haprak. Kalau dapat masuk syurga, dia dapat berapa? 72 orang bidadari. Nak ke tak nak? Sekali lagi, nak ke tak nak? Atas, layak kalau diri itu masuk syurga. Kerana Allah dah redha. Bidadari pula bukan macam bidadari dunia ni. Bidadari syurga tu suci, sentiasa suci aja. Walahum azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, kata Allah.
bagi mereka pasangan-pasangan bidadari-bidadari yang sentiasa suci dan kekal mereka di dalam selama-lamanya. Suci je bidadari tu, tak pernah datang kotor. Bidadari dunia ni cantik, kamar kamu dari belakang tu cantik juga, tapi cantik macam mana pun, bangkit dari tidur, gisai mata, ada apa? Ada apa payah? Tarik mata. Cantik penuh kita mata. Korek hidung ada apa? Tarik hidung. Laku ke jual? Korek telinga ada apa? Tarik telinga. Cantik di mana? Kau tak cantik, tapi itulah. Cantik macam mana pun, korek telinga ada tarik telinga. Ya, gisai mata ada tarik mata. Korek hidung ada tarik hidung. Orang nampak apa? Ha? Man? Orang nampak apa? Nampak tak gigi? Kuning je macam mana? Nak? Ha? Dalam perut ada apa? Dalam perut ada apa? Tungnya. Tung apa? Tung tai. Cantik ke tung tai? Bawa ke surau, bawa ke masjid, bawa ke pasar raya, bawa ke pejabat, bawa ke sekolah. Itu bidadari dunia ni. Tapi di bidadari syurga tu suci sentiasa. Udahlah sentiasa suci. Bikir pula tu, tahu bikir? Tak erti kira cakap kata bikir ni. Bikir tu apa? Darah. Sentiasa darah. Nah. Pecah darah tu esok. Darah tu datang balik. Dia pecah datang balik, pecah datang balik, pecah datang balik. Tak payah pergi jumpa doktor, tak payah pergi hospital. Sentiasa darah aja. Faham kena cakap ni? Darah tahu? Ha. Ada yang tak tahu? Itu bidadari akhirat. Ndak ke tak nak? Kalau ndak, kenalah layakkan diri masuk ke dalam syurga. Nak masuk syurga, apa syaratnya? Ada berapa syarat masuk syurga, tuan-tuan dan puan? Ada berapa? How many conditions are there for you to go into paradise? How many? Berapa? 2 aja. Nah, syaratnya ada 2 aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa itu beriman? Percaya betul-betul. Apa yang nak percaya? Rukun iman yang 6 tu. Percaya betul-betul. Rukun iman ada 6. Tak pernah mengaji ke mana? Jadi 2 waktu mengaji. Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab. Kelima, percayakan hari kemudian atau hari kiamat. Dan yang keenam, percayakan qadar dan qadha. Itu rukun iman. Kena percaya betul-betul. Yakin betul-betul. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Jangan ada ragu-ragu. Itu rukun iman. Kemudian kena beramal soleh. Apa itu amal soleh? Tadi amal soleh. Ayat yang kita baca tadi. Udkhulu fi silmi kafah. Apa itu amal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dan beramal soleh, layaklah dapat syurga. Allah dah janji dalam banyak tempat untuk orang beriman dan beramal soleh ni. Banyak dalam Quran kita baca. Allah dah janjikan syurga. Di antara yang apa kata Allah? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ kata Allah. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga. Bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Syurga tak ada sungai bawahnya tau. Sungai tu macam-macam jenis air. Ada 4 jenis air sungai tu. Yang pertama air cokok ni, kopi ni. Tak ada kodak. Ni aja. Yang kedua air susu. Yang syurga tu. Susu tau. Sungainya. Nak minum susu apa? Cak Junjung. Sungai Cak Junjung ada. Nak minum susu tekoi. Cak tekoi. Sungai Cak tekoi ada. Nak minum susu Das Lady. Sungai Das Lady ada. Nak minum susu apa lagi? Nak minum susu High Goat. Sungai High Goat ada. Tak ada pula masam-masam. Tak ada pula basi-basi susu tu. Nak kita nak ni. Sungai susu. Yang ketiga, sungai madu. Sungai madu. Sungainya. Cedok aja. Madu tu pula punya khasiat. Bukan macam madu dalam dunia ni. Setengah tu tipu. Yang dia jual mata tepi jalan tu kadang-kadang tipu. Bukan madu tu. Dia punya gula.
Di syurga besok madu asli betul-betul. Sungainya. Dia punya khasiat, punya hebat ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Arak. Nak minum apa? Nak minum whisky, sungai whisky. Nak minum brandy, sungai brandy. Nak minum champagne, sungai champagne. Ya, minum apa lagi? Nak minum wine, sungai wine. Nak minum vodka, sungai vodka. Nak minum bulldog, sungai bulldog. Nak minum konyak, sungai konyak. Nampak? Cara ada ustaz ni. Nama arak pun hafal. Yang hebatnya apa? Yang hebatnya di syurga tu, minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk. Tak ada penin-penin. Lagi minum, lagi sedap. Lagi minum, lagi sedap. Lagi minum, lagi sedap. Nak ke tak nak. Atas, layaklah diri tu masuk syurga. Ada sungai arak. Sungainya. Cedok aja. Ada arak dalam dunia ni mahal ke murah? Mahal ke murah? Paling mahal arak lah. Lebih mahal daripada madu lagi. Brandy tu sesuatu punya lah mahal. Saya dah lah tahu. Tapi saya tahulah benda tu mahal ya. Tapi tak pernah lah saya beli ya. Tapi mahal. Jadi ada sungainya, sungai arak. Dia mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu disediakan dalam syurga. Allah kata ya? Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allah janji tu nak bagi syurga. Apa dalam syurga tu? Macam-macam ada. Semua ada. 99% lagi. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu. Sambung ayat tadi. Setiap kali mereka diberi buah-buahan, mereka berkata, qalu, kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Ini siapa yang kami dapat di dunia dulu ni? Di dunia ni dapat dokoyan, ni dokoyan juga. Di dunia ni dapat dukung juga. Di dunia ni dapat rambutan, ni rambutan juga. Ya, nama aja serupa. Hakikatnya serupa ke dokoyan dunia dengan dokoyan syurga. Tuan-tuan, dokoyan dunia dengan dokoyan syurga serupa kan? Apa bezanya? Dokoyan dunia macam mana? Dokoyan dunia macam mana? Tuan-tuan, tak mana beli orang dunia ni? Mana kabarnya? Ada yang mangkok, ya ke dah. Ada yang berulat, ya ke dah. Ada yang bonyol, ya ke dah. Ada yang masam, ya ke dah. Itu dokoyan dunia. Tapi dokoyan syurga, mana payah? Yang syurga memang sedap, lebih hebat daripada musangking lagi tau. Itu dokoyan syurga. Bijinya pun sedap. Lembut je boleh makan bijinya. Dalam dunia ni boleh makan bijinya. Boleh lah, tapi kena rebus dulu. Itu hebatnya. Quran khabar ni. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Itu baru walahum azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka itu pasangan-pasangan yang sentiasa suci. Tak pernah datang kotor. Dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu syurga. Dia janjikan untuk orang beriman dan beramal soleh. Ayat lain berkata Allah, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Janji itu Allah jamin. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 82. Lagi apa? Surah Al-Kahfi hujung kali. Apa kata Allah? Bukan hujung betul lah. Dekat-dekat nak hujung sekali. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ialah syurga yang bernama Firdaus. Paling canggih syurga Firdaus, paling baik, paling best.
Nombor satu, syurga yang paling canggih, Firdaus namanya. Ada orang nama Firdaus, nama syurga tu. Kanat jannatul firdaus nuzula. Bagi mereka itu syurga yang bernama Firdaus yang diturunkan kepada mereka. Syarat beriman dan beramal soleh. Itu Allah sediakan syurga ya. Itu sebab nak ikut Islam semua. Bila ikut Islam semua, baru layak masuk syurga. Syurga mana ada menderita, mana ada takut, mana ada bimbang, mana ada sedih, mana ada marah, mana ada jemu. Seronok aja. Itu Allah sediakan syurga di akhirat nanti ya. Kena beriman lah. Kalau nak syurga kena beriman. Kena ikut Islam semuanya. Baik. Ini ayat yang kita baca tadi. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhai di sisi Allah ialah agama Islam. Kemudian Islam itu dah lengkap. Ini dah kita baca juga tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Islam is already perfect. There is no more room for improvement. Tak ada ruang nak dimajukan lagi. Kerana dah sempurna. No more room for alteration. Tak ada ruang untuk dipindah-pindah. Kerana dah sempurna. Apa pindah? No more room for modification. Tak boleh diubah sesuai. Kenapa? Kerana Islam sudah sempurna. Apa yang nak ubah sesuai lagi? Sempurna dah. Lengkap. Perfect. Kemudian apa? Dan nikmat pun aku dah cukupkan nikmat kamu. Semua ada. Nikmat tengok ada, nikmat dengar ada, nikmat cakap ada, nikmat berjalan ada. Lagi apa? Nikmat kelamin ada, semua ada. Dah cukup nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dan Allah redha Islam itu sebagai anutan bagi kita. Sebab itu disuruh kita ikut cara Islam. Makan cara Islam, tidur cara Islam, kahwin cara Islam, didik anak cara Islam. Lagi apa? Berniaga cara Islam, berinteraksi cara Islam, akhlak cara Islam, apa saja kena ikut cara Islam ya. Tu Allah suruh begitu. Tengok maknanya. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku pada kamu. Dan aku telah redha agama Islam itu menjadi agama kamu. Baik. Kemudian lepas itu apa kata pengarang kitab ni? Akidah membentuk diri manusia di dunia dan di akhirat. Kerana tertakluk di bawah akidah itu iman dan Islam. Akidah itu artinya iman yang tetap, iman yang tak longo-longo, iman yang padu. Iman yang sudah terikat. Itu dipanggil aqaidul iman, simpulan iman. Dah tersimpul. Iman tu dah tersimpul. Faham ke tersimpul? Macam kita nikat kayu api. Pangkai ikat, ujung ikat. Boleh longgar ke? Boleh jatuh ke kayu api tu? Boleh gugur ke? Tak boleh gugur dah. Iman orang itu. Dah terikat. Ujung pangkai tengah-tengah diikat juga. Itu dipanggil aqaidul iman. Bila dia dah menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dah terikat iman tu ya. Dia percaya bahawa Allah tu dengan segala sifat-sifatnya sempurna. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha Allah Maha berkuasa. Terikat dah. Lantaklah orang buat apa-apa cubaan, ujian pun dia tetap mempertahankan imannya. Kalau dah terikat. Macam orang Palestin tu lah. Apa yang tak dibuat Yahudi tu. Tapi mereka tetap mempertahankan imannya. Ya ke tak? Itu orang Palestin tu. Itu imannya dah terikat tu. Dah tersimpul. Itu membentuk diri manusia. Kalau dia iman tersimpul, dia akan menjadi manusia yang kuat. Manusia yang gagah. Macam sahabat-sahabat dulu ya. Apa yang tak dibuat orang kafir tu? Di antara siapa? Bilal bin Rabah. Apa yang tak dibuat orang kafir? Dia mula-mula tu hamba. Apa yang dibuat dia tuannya? Muawiyah tuannya. Apa dibuatnya? Dibersihnya
Dijemurnya di bawah cahaya matahari. Cahaya matahari itu di Arab tau, bukan di Tapah ni. Di Arab cahaya matahari macam mana? Kuat ke tak? Jauh ke matahari itu dekat? Dekat. Berpuluh-puluh tak? Oh, punya lah. Lepas tu dia hentak dada tu dengan batu. Tom tu suruh dia kembali kepada agama asal dia. Tapi apa jawab Bilal? Apa jawab Bilal? Ahad. Itu bukan hari Ahad. Ahadun. Artinya asa. Allah Maha Esa. Sentiasa mempertahankan imannya. Itu Bilal. Lagi apa? Yasir langsung dibunuh. Dibakar hidup-hidup oleh kaum Quraisy tu. Kerana suruh dia kembali kepada menyembah berhala. Dibakar hidup-hidup. Syahid. Isterinya pun syahidah yang pertama. Siapa nama isterinya? Kuih Quran yang pertama ni. Siapa nama isteri Yasir? Sumayyah. Sekali lagi. Siapa namanya? Sumayyah tu apa dia buat dia mah? Disulah. Tahu apa sulah? Tahu apa sulah? Ambil kayu tajam, betul? Cucuk punggungnya, tu dia angkat ke atas itu. Dia biar yang kering, betul kan? Itu namanya sulah. Siapa lalu nak angkat tangan? Itu Sumayyah. Mati dia dalam sulaan orang kafir tu. Tapi dia tetap mempertahankan imannya. Itu dah syahidah yang pertama. Kalau orang lelaki syahid, perempuan namanya syahidah. Yang pertama. Anaknya Ammar dipaksa juga. Dia budak. Dia takut. Lalu dia mengaku. Dia mengatakan agama yang mereka sembah tu betul. Islam tak betul. Masa itu. Jadi dia bukan pula jadi kafir kerana dia terpaksa. Kerana dia takutkan nyawanya terancam. Ketika itu kita boleh. Kalau nyawa terancam, boleh kita. Tapi dalam lidah saja. Dalam mati tak boleh. Kerana mengaku dengan lidah. Tak apa. Tidak jadi kafir. Ya? Ammar tak ada kafir. Tapi dia terpaksa mengaku. Itu dia. Itu zaman itu. Itu membentuk diri manusia di dunia dan akhirat. Kerana tertakluk di bawah akidah itu iman. Iman itu kepercayaan. Islam, hidup cara Islam. Hidup cara ikut iman. Ya. Kalau dia betul-betul beriman, diamalkannya. Orang yang tak semayang tu tak beriman dengan hukum semayang. Faham tak? Sebab dia tak semayang. Kalau dia beriman, dia tetap mesti semayang. Orang yang tak menutup aurat tu dia tidak beriman dengan hukum menutup aurat. Itu yang terdedah aja, terpanggil aja kepala, tudung hidak apa hidak. Dia tak percaya dengan hukum menutup aurat tu. Pakai pula t-shirt. Depan tulis apa? Pakai t-shirt depan tulis apa? Kiss me. Tahu kiss me? Bukan kismis, kiss me. Apa? Ciumlah aku. Belakang tulis apa? Tuan-tuan, belakang tulis apa? No problem. Depan kiss me, belakang no problem. Kalau dia tak beriman dengan hukum menutup aurat, dia rasa macam tak berdosa. Udah jadi opah apa itu juga? Udah jadi opah, tak bertudung lagi. Kerana dia pada hakikatnya dia tak beriman dengan hukum menutup aurat. Itu dia. Jadi dia membentuk peribadi manusia tu, dunia dan akhirat. Kerana tertakluk di bawah akidah itu iman dan Islam. Iman membentuk diri manusia dalam perkara-perkara batin. Dia dalam iman tu, dia tahu benda-benda batin. Batin apa? Hal hati. Hatinya sentiasa ikhlas. Hatinya sentiasa tawakal. Hatinya sentiasa sabar. Hatinya sentiasa redha. Itu hati. Dia membentuk hati dia. Ya. Kalau dia beriman, dia memiliki sifat-sifat mahmudah. Apa nama sifatnya? Mahmudah. Apa itu mahmudah? Sifat-sifat yang terpuji. Ya. Kita yang betul itulah. Dalam diri kita mesti ada sifat sabar. Mesti ada sifat redha. Mesti ada sifat qanaah, cukup dengan apa yang ada. Mesti ada sifat tawakal, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Mesti ada sifat ikhlas. Mesti ada sifat merendah diri, jangan cakap besar. Jangan masuk bakut angkat sendiri, tak boleh. Itu dia. Itu namanya sifat mahmudah. Orang yang beriman dia memiliki sifat mahmudah. Ya.
Saya ada pernah jumpa satu orang. Bersembang dengan dia. Saya masuk naik motor. Hujan betul. Berteduh pada satu kedai. Kebetulan dia ada situ. Dia kenal saya. Dia pun tegur saya. Habis tu dia cerita dengan saya tentang ada orang buat benda-benda yang belum pada dia. Orang tu buat ini. Dia cerita pada saya. Macam komplain lah pada orang tu. Saya pun kabar lah. Sabarlah. Dia kabar. Sabarlah. Tuan kata saya. Mikir sabar je lah kata. Dia tengkirnya saya balik tau. Sampai bila nak sabar katanya. Sampai bila nak sabar katanya. Saya pun jawab. Sampai matilah kata saya. Anu macam baru diam. Tak jawab lagi dah. Atuk sabar sampai bila? Cikgu sampai bila? Sampai mati nak sabar. Allah nakkan kita mati membawa pahala sabar. Allah nakkan kita mati membawa pahala redha. Allah nakkan kita mati membawa pahala tawakal. Allah nakkan kita mati membawa pahala ikhlas. Allah nakkan kita mati membawa pahala qanaah dan sebagainya. Sampai mati. Besar pahalanya. Sabar tu besar tak pahalanya? Tuan-tuan dan perempuan, sabar tu besar ke tak pahalanya? Besar. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Besar mana pahalanya? Itu yang kita nak tu. Dalam akidah tu mesti iman membentuk diri manusia tu. Dan kalau dia beriman, dia akan menjadi orang yang sabar dalam perkara-perkara batin, iaitu kepercayaan, mempercayai Allah. Dia percayakan Allah tu ada. Bukan cakap Allah aja. Bukan percaya Allah tu ada aja. Dia percaya bahawa Allah itu melihat. Dia percaya bahawa Allah itu mendengar. Dia percaya bahawa Allah itu sentiasa mengetahui. Dia percaya Allah itu sentiasa berkuasa. Nak percaya yang itu. Sifat-sifat Allah yang sempurna itu dia percaya benar. Itu kalau dia beriman ya. Begitu juga malaikat. Percaya kepada malaikat. Tuan-tuan, kalau percaya kepada malaikat, berani tidak ambil nombor ekor. Orang yang percaya betul dengan malaikat, berani kena ambil nombor ekor. Kenapa? Kerana dia tahu malaikat tu ada aja. Kejap ni malaikat ada tak? Tuan-tuan, ada ke tak ada malaikat kejap ni? Di sisi kita sentiasa ada dua orang malaikat. Seorang namanya kiraman, seorang namanya katibin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Sentiasa ada di sisi kamu dua orang malaikat. Seorang namanya kiraman, kiraman itu yang paling mulia. Seorang lagi namanya katibin, katibin itu pencatat. Dia tulis aja. Dan mereka tahu apa saja yang kamu buat dalam dunia ni. Dia berani nak ambil mereka. Ada je kiraman katibin tu. Berani nak mencuri. Berani nak berzina. Berani nak buat maksiat. Kalau dia percayakan malaikat. Walaupun tak nampak. Malaikat memang tak nampak pun. Tapi kalau dia betul-betul percaya, seolah-olah dia nampak. Dia sedar bahawa malaikat tu ada aja di sisi dia. Mengawasi perbuatan dia. Mengawasi perkataan dia. Apa saja dia buat, apa dia cakap, semua dicatat. Berani mengumpat kan? Kalau kita sedar malaikat tu ada. Percaya betul malaikat tu ada. Berani mengumpat. Tuan-tuan, berani ke mengumpat? Tak berani ya. Kenapa? Dia sedar. Malaikat tu dengar je. Dia mencatat lah tu. Bukan dengar saja. Dia buat tape recorder. Kejap ni malaikat tu buat tape recorder tu. Dia merakam apa yang saya cakap. Esok di akhirat, dimainkan balik. Contoh masih ada esok di akhirat. Dengar apa yang saya cakap kejap ni. Jadi, berani ke? Berani ke saya nak cakap besar? Berani ke saya nak takabur? Berani ke saya nak ujuk? Kenapa? Kerana malaikat dengar je. Itu dia ya. Walaupun tak nampak. Sebab itu di antara orang beriman tu percayakan benda-benda yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang beriman dengan benda-benda yang ghaib, yang tak nampak. Nak bukti ke tak boleh? Tapi ada. Ada tak benda yang kita tak nampak tapi ada tak? Tak tahu di mana. Tuan-tuan dan puan-puan ni ada nyawa dah. Sekali lagi, ada nyawa dah.
Mana? Tunjuk. Mana nyawa? Mudah. Tunjuklah mana nyawa, Man. Mana nyawa? Ha? Ha? Mana nyawa? Cikgu, mana nyawa? Tapi ada tak nyawa? Tang mana? Tang leher ke? Tang tangan ke? Tang kaki ke? Tak nampak. Yang Allah buat tu pun tak nampak. Lebih-lebih lagi yang menciptakannya. Lagi kita tak nampak. Malaikat tak nampak. Aras tak nampak. Kursi tak nampak. Dan sebagainya. Mana? Benda itu benda gaib. Qalam tak nampak. Dan sebagainya. Itu dia. Kena percaya tu. Kerana tertakluk di bawah akidah itu iman dan Islam. Iman membentuk diri manusia pada perkara-perkara batin. Jadilah dia orang yang sabar. Jadilah dia sentiasa seolah-olah dia sedar bahawa Allah tu melihat dia. Kerana Allah tu sifatnya maha melihat. Kalau kita sedar Allah tu nengok aja, berani kita buat maksiat. Kita sedar Allah nampak aja, berani kita nak buat maksiat. Berani kita nak nari, berani kita nak zina, berani kita nak berjoget. Kita sedar Allah tu nampak aja. Itu namanya ihsan. Apa namanya tuan-tuan? Ihsan. Ditanya Jibril kepada Nabi, apa itu ihsan? Jawab Nabi, ihsan itu kamu beribadat seolah-olah kamu nampak Tuhan. Sekiranya kamu tak nampak Tuhan, memang tak nampak pun, ketahuilah bahawa dia tetap nampak kamu. Allah tetap nampak kita. Kita tak nampak Tuhan, tapi Tuhan nampak tak kita? Kejap ni Tuhan nampak tak? Itu namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu cakap Arabnya. Kamu beribadah seolah-olah kamu nampak Tuhan di depan kamu. Sekiranya kamu tak nampak, ketahuilah bahawa dia tetap nampak kamu. Dia tetap nampak. Itu namanya ihsan. Kalau orang beriman betul-betul, dia akan ada sifat ihsan tu. Iaitu percayakan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Ada tak kitab Allah turunkan? Ada. Ada berapa kitab semuanya? 114 buah. Yang berjenama ada berapa buah? Allah tak ada ngaji akidah ke mana? Yang berjenama ada berapa buah? 4. Diturun kepada Nabi Musa. Apa nama kitabnya? Taurah. Sebut. Taurah. Diturun kepada Nabi Isa. Apa kitabnya? Nabi Isa. Dapat kitab namanya apa? Ya Allah, seorang tak jawab. Injil. Sebab betul tu. Injil. Nun jumpa dengan jim tu ada ikhfa. Ada dengar tu. Injil. Jil. Dengan jil jangan Injil je, tak betul? Injil. Mat arid li sukun. Mesti kalau kawannya 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat. Itu mat arid li sukun ya. Injil. Kemudian diturun kepada Nabi Daud. Apa nama kitabnya? Diturun kepada Nabi Daud. Apa nama kitabnya? Zabur. Zabur. Bur tu panjang. Paling komannya 2 harkat. Zabur. Itu boleh tu. Zabur. Boleh. Zabur. Boleh. Dia boleh 2, boleh 4, boleh 6 harkat. Kemudian lagi satu. Diturun kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama kitabnya? Al-Quran. Al-Quran. Itu kita itu kena percaya bahawa itu datang dari Allah Ta'ala tu. Taurah datang dari Allah Ta'ala. Injil datang dari Allah Ta'ala. Zabur datang dari Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi Al-Quran datang dari Allah Ta'ala. Kita Allah tu, kalam Allah tu. Taurah dalam bahasa apa? Dalam bahasa Melayu. Taurah dalam bahasa apa? Dalam bahasa Qibti. Qibti nama bahasanya. Bahasa apa? Mesir tua. Namanya Qibti. Kemudian Injil dalam bahasa apa? Injil dalam bahasa apa? Syriani. Syriani. Bahasa Hebrew yang tua tu, namanya Syriani. Zabur dalam bahasa apa? Zabur dalam bahasa apa? Dalam bahasa Ibrani. Nama bahasanya Ibrani. Mana bunyi entah, saya tak tahu.
Siriani pun tak tahu mana bunyinya. Qibti lagi tak tahu mana bunyinya. Quran dalam bahasa apa? Quran dalam bahasa apa? Arab. Quran dalam bahasa Arab. Ya, itu dia. Dia percayakan kitab-kitab. Rasul-rasulnya. Rasul ada berapa? Tuan-tuan, Rasul ada berapa? Daripada Nabi Muhammad, daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Berapa Rasul semua? Ya Allah, bilangan Rasul pun tak tahu. Berapa? 313 orang. Sekali lagi. Berapa kata? 313 orang. Ya. Itu Rasul-Rasul. Ya, tapi yang ada dalam Quran berapa? Yang disebut dalam Quran berapa? 25 orang. 25. Yang lain itu tak ada dalam Quran. Itu Rasul-Rasul. Hari akhirat, apa itu hari akhirat? Hari selepas dunia ni, namanya akhirat. Udah ke belum hari akhirat ni? Belum, dunia tak kiamat lagi. Itu hari akhirat. Kemudian takdir. Takdir baik dan takdir jahat. Apa takdir baik? Ketentuan Allah yang baik, itu namanya takdir baik. Takdir. Kita tak tahu takdirnya. Saya yang jadi ustaz, bukan saya tahu bahawa saya ni akan jadi ustaz. Ini ketentuan rahsia Allah. Takdir tu Allah rahsiakan. Ya? Macam mak jadi postman. Adakah dia rancang daripada kecil nak jadi postman? Adakah rancang dari kecil nak kerja dengan pos Malaysia? Ada? Tak ada. Rahsia Allah Ta'ala. Itu takdir, ketentuan Allah Ta'ala. Ya? Bila berlaku takdir itu, berlakulah qada Allah Ta'ala. Takdir, ketentuan. Qada tu pelaksanaan ketentuan tu. Ya? Cikgu jadi cikgu ni. Dia tak tahu ke dia jadi cikgu daripada kecil lagi, tahu tak? Tak tahu, tapi dia dapat je. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Ya? Rahsia Allah Ta'ala. Itu takdir. Takdir baik atau takdir jahat? Kita nak yang baik ke nak yang jahat? Takdir nak yang baik ke nak yang jahat? Nak yang baik. Nak yang baik apa takdir baiknya? Sudahnya masuk syurga. Nak syurga ke nak neraka? Nak syurga. Itu takdir baik. Nak takdir jahat? Masuk neraka. Itu dapat takdir yang jahat. Itu boleh diusahakan. Tapi ketentuan dari Allah Ta'ala. Takdir baik dan takdir jahat itu ketentuannya dari Allah Ta'ala. Tapi boleh diusaha. Allah dah khabar. Inna hadainahu sabil. Imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya aku tunjuk kepada kamu jalan. Sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Semua terpulang pada kamu. Nak jadi orang syukur ada, jadi orang kufur pun ada. Ya? Nak jadi syukur ni jalannya. Beriman dan beramal soleh. Jadi syukur. Bila dapat syurga, syukur tak? Kalau dapat syurga, syukur ke tak? Syukur lah. Kalau dapat neraka, kufur lah. Nak neraka, senang je. Buat maksiat, jangan beriman, dustakan ayat Allah. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar fiha khalidun. Kata Allah ya. Dan mereka-mereka yang kufur, ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami. Allah kata ada neraka, dia tak percaya. Allah kata ada syurga, dia tak percaya. Allah kata ada kebangkitan lepas mati, dia tak percaya. Itu mengkufurkan ayat-ayat kami. Itulah mereka-mereka yang dimasukkan dalam neraka. Ulaika ashabun nar. Itulah penghuni-penghuni neraka. Fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Baik. Kemudian tu, Islam membentuk diri manusia dalam perkara-perkara zahir, iaitu mengucap. Yang zahir ni ketika boleh mengucap ya. Islam membentuk tadi akidah. Akidah membentuk batin ya. Ya. Dalam perkara-perkara kebajikan, memuliakan tetamu, itu menghubungkan rahim, tidak menyakiti jiran, tetangga dan lain-lainnya. Semua perkara-perkara tersebut adalah timbul dari keimanan yang dibentuk dengan akidah. Ini semua bentuk dengan akidah. Ya, sebab sabar, lagi mengasihi saudara seagama, sebagaimana mengasihi dari diri sendiri, bercakap dalam perkara-perkara kebajikan, cakap ia betul-betul belaka, memuliakan tetamu, menghubungkan rahim, jangan putus rahim ya. Jangan putus silaturahim.
tidak menyakiti jiran, tetangga dan lain-lainnya. Itu akidah. Islam pula membentuk diri manusia dalam perkara-perkara yang zahir. Perkara-perkara yang zahir iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, itu orang Islam. Sembahyang fardu 5 waktu, itu orang Islam. Sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat dan mengerjakan haji ke Baitullah. Oleh itu dalam akidah Islam, dalam akidah Islam, iman dan Islam tidak boleh dipisahkan. Orang beriman mesti Islam. Orang Islam tidak semestinya beriman. Dengar lalu, orang yang beriman dia mesti Islam. Orang yang Islam tak semestinya beriman. Kerana boleh jadi dia Islam tapi tak beriman. Orang munafik dia Islam tak? Orang munafik Islam ke tak cikgu? Islam mayang macam kita, tapi dia tak beriman. Jadi orang beriman mesti Islam. Orang yang Islam belum tahu. Boleh jadi beriman, boleh jadi tak beriman. Ya? Dia tak semestinya beriman. Ya. Jadi dia menentukan apa? Zahir-zahir. Iaitu mengucap tadi ya. Mana kita? Oleh itu dalam akidah Islam, iman dan Islam tidak boleh dipisahkan. Kerana keduanya tertakluk di bawah sifat yang membentuk diri manusia dunia dan akhirat. Andainya seorang itu tidak mempercayai akan perkara-perkara batin, dia tak percaya benda batin, tak percaya akan iman, tak percaya akan ada kebangkitan, tak percaya benda-benda gaib dan sebagainya. Dia benda-benda batin. Tersebut perkara-perkara batin tersebut yang boleh apa? Yang boleh diistilahkan sebagai rukun iman. Dia tak percaya rukun iman tu. Dan tidak melaksanakan perkara-perkara yang zahir. Batin tak buat, tak ada sabar, tak ada redha, tak ada syukur, tak ada qanaah. Yang batin tak buat. Yang zahir pun tak buat, tak ada mengucap, tak ada semayang, tak ada zakat dan sebagainya, tak ada naik haji. Dua-dua tak buat, itu penting yang bukan orang beriman lah namanya. Ya? Ya. Perkara-perkara yang zahir sebagaimana yang dinyatakan yang boleh diistilahkan pula sebagai rukun Islam adalah bermakna hidup mereka itu tidak berakidah. Tak beriman, tak ada Islam, tak ada akidah lah. Tak percayalah, tak jadi orang Islam lah. Ya? Ditolak imannya. Jadi orang kafir lah. Orang kafir ke mana perginya? Tuan-tuan, orang kafir ke mana perginya? Neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau orang kafir itu masuk neraka Jahannam secara berbondong-bondong. Itu kerana dia tak beriman. Tak ada akidah. Kerana mereka itu termasuk dalam golongan orang yang tidak beriman. Dan tidak Islam. Dan hidup mereka itu tidak berakidah. Dah tak ada beriman, tak ada Islam, tak ada akidah lah. Tak ada kepercayaan yang tetap. Tak ada kepercayaan yang teguh. Tak ada kepercayaan yang tidak longgo-longgo. Tak ada akidah saja. Dan tidak berakidah dan tidak bertauhid. Tidak mentauhidkan Allah. Dia percaya ada yang lain yang nak sembah selain daripada Allah. Itu yang ada nyembah matahari, ada nyembah bulan, ada nyembah pokok, ada nyembah gajah dan sebagainya. Nyembah lembu. Kerana dia tak beriman. Baik. Itu untuk petang ini ya. Nanti akan kita baca bulan depan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia ya. Itu ada. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan sesama manusia. Ya, untuk petang ini cukup sekadar itu. Ya. Baik. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Bagi peluang. Ya. Kalau betul bangkangan tu saya terima lah. Saya terima pendapat itu. Tak ada bangkangan. Siapa ada nak tanya? Masalah-masalah? Tak ada juga? Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Kenapa bangga? Tuan-tuan? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Surau Al-Mustaqim. Patung 4 Jalan Tabarun. Ya. Jadi sekian dulu
Ampun maaf, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin.